Bahasa Arab kata qul huwa adza. Adza tu kotoran. Fa tazilun nisa, oleh sebab itu maka jauhilah olehmu akan perempuan itu fil mahid, ketika haid. Menjauhilah olehmu akan perempuan itu ketika haid. Apa menjauhi itu? Kita tengok sebentar lagi. Dan jangan dihampiri akan mereka hingga suci mereka. Tak boleh menghampiri puai itu sampai dia tu suci. Maka apabila telah suci mereka, maka datangilah akan mereka daripada sekira-kira menyuruh akan kamu oleh Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan sekalian orang yang taubat, mengaku kesalahan, dan kasih pula ia akan sekalian orang yang suci. Habis itu. Maksudnya haid itu kotoran, oleh sebab itu tidak boleh campur jima waktu perempuan haid kerana mendatangkan kerusakan. Jadi ayat ni perintah ataupun waya makluman dari Allah Subhanahu Wa Taala kata haid ialah sejenis darah yang keluar pada rahim perempuan yang Allah Ta'ala jadikan untuk anak Adam. Anak Adam ni, orang kepuai daripada kita ni, Allah Ta'ala adakan jadikan haid. Dia adalah pusingan gitaran pada setiap bulan. Haid ni. Dia adalah darah yang Allah Ta'ala jadikan untuk banyak hikmat. Di antara hikmatnya iaitu untuk kesihatan rahim perempuan, untuk jadi makanan bagi janin yang ada dalam perut. Bila seorang puai itu mengandung, haid tidak mari dah. Haid tidak mari. Jadi haid, darah haid itu jadi suapan makanan janin dalam kandungan. Lepas daripada janin beranak, panggil bayi. Ketika bayi, haid itu pula jadi susu bagi anak-anak. Bagi bayi tadi. Tengok Allah Ta'ala proses. Anak Adam ni, itulah cara proses yang Allah Ta'ala buat. Haid, bila mai haid, haid ni, orang tanya Nabi jawab kata itu ialah azab. Fa tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan ketika dia haid. Menjauhi di sini ulama tafsir 3 pandangan. Apa menjauhi di sini? Tiga pandangan. Pandangan pertama, tidur suku-suku. Cakap bahasa mudah lah tak? Tidur suku-suku. Mung bucunu, aku bucuni. Ada ulama kata gitu. Jauh dimula lagi. Itulah mung bucunu. Mung cema tu. Gitulah bahasa mudah. Pandangan yang kedua, menjauhi tempat untuk menyetubuhi. Ataupun kita cakap bahasa domestik, menjauhi tempat untuk bergaul, untuk campur. Yang kedua. Yang ketiga, menjauhi semenjak daripada pusat sampai ke lutut.
lagi. Maksud 3 ni artinya ambil pusat sampai ke lutut tu, sampai kepada setubuh pun hapus sekali lah. Tiga pandangan. Jadi pandangan hak jumhurnya iaitu tidak menyetubuhi. Itu maksud Pak Tazilun Nisa. Tidak menyetubuhi masa ada haid. Haid dia berlaku mengikut kesihatan orang masing-masing di antara 3 masa. Sehari semalam ataupun 24 jam. Banyak disebut 24 jam. Itu satu istilah yang penting bagi haid. 24 jam ni. Maksud dianya, kalaulah 2 hari. Kalau mari haid tu putus-putus sampai 2 hari. Baru boleh 24 jam. Dikira haid semalam jugalah. Gini, bahasa mudahnya haid ialah kena 24 jam. Ataupun panggil juga sehari semalam. Kalau 7 hari 7 malam pun dia boleh 24 jam. Kalaulah 15 hari pun dia boleh 24 jam. Tak juga dengar tak? Bukan pelik sangat. 7 hari 7 malam. Dia haid mari 2 je. Kumpul boleh 24 jam. Itu baru jadi haid. Kalau mari darah dia tu tak sampai 24 jam, itu bukan dia haid. Walaupun sampai 7 hari, walaupun sampai 15 hari. Hak biasa kita tak sebut dah. Hak biasa maksudnya 20 sehari semalam mari sepenuh. 7 hari 7 malam mari sepenuh. Ataupun 15 hari 15 malam mari sepenuh. Mengikut mazhab Syafi'inya, sebanyak-banyak haid iaitu 15 hari dan sesikit-sikit haid iaitu sehari semalam. Itu bahasa mudah. Gitu. Jadi masa itulah Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhkan kita daripada perempuan ketika haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan tidak pula menghampiri mereka. Menghampiri ini artinya kita menggauli mereka sehingga mereka itu bersih. Bersih di sini artinya sehingga mereka mengangkat hadas besar, iaitu mandi wajib. Orang tanya pula, kalau tidak hadas besar lagi? Tidak hadas besar lagi pula. Tak mengangkat hadas besar lagi. Habis dah. Kering dah. Tapi dia makan hadas besar lagi. Boleh tak menggauli mereka? Ada pendapat yang sikit sahaja. Yang pendapat umumnya iaitu mengangkat hadas besar dulu, barulah menggauli mereka. Faiza tatahharna, bila mereka itu suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tuhai buka pintu seluas-luasnya untuk suami isteri dah. Bila mereka bersih dah, fa'tuhunna, maka menggaulilah mereka min haitsu amarakumullah, ikut perintah Allah. Sedap bahasa Tuhan. Menggaulilah mereka ikut perintah Allah. Haitsu amarakumullah. Apa ikut perintah Allah? Gunalah tempat yang disediakan. Sebab nanti ayat lepas ni Tuhan ayat lepas ni Tuhan kata nisaukum harsul lakum. Orang puai tu tempat cocok tanam bagi kamu.
ayat yang selepas ni. Jadi ikutlah apa yang Tuhan suruh. Artinya mendatangi mereka, menggauli mereka tempat yang disuruh. Jangan pintu belakang maksudnya. Di sini dia sebutnya hak pentingnya sini jangan pintu belakang. Pintu depan tu sahaja hak disuruh. Tak ada dah pintu lain. Satu pintu tu sahaja. Habis innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah Taala suka orang yang bersih. Allah Taala suka orang yang banyak bertaubat, dan wa yuhibbul mutatahhirin, suka orang yang bersih. Gapo ni? Taubat daripada kesalahan dan bersih daripada benda-benda yang kotor. Islam itu mementingkan kebersihan. Kesimpulan ayat ni ialah nak bercakap tentang haid. Haid ialah satu satu masa yang dikira dilarang oleh Allah SWT daripada menggauli perempuan. Itu ayat Quran. Hadis pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binti Abi Hubaysh kanat yustahadu. Wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haid damun aswadu yu'raf. Fa iza kana zalika famsiki anis salah. Fa iza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Artinya bahwasanya Fatimah anak perempuan Abi Hubaysh ada ia istihad. Apa dia istihad? Iaitu istihadah. Buat apa ni maidah istihadah ni? Dia hadis ni mari nak membezakan antara haid dengan istihadah lah. Maka berkata baginya Rasulullah bahwasanya darah haid ialah sangat hitam yang telah dikenal. Maka apabila ada yang demikian itu sembahyanglah. Ini hadis yang diriwayat oleh Aisyah isteri Nabi. Riwayat kata ada seorang puan nama Fatimah binti Abi Hubaysh. Masa Nabi hari itu ada berlaku 9 orang puan yang istihadah. Disebut dalam hadis 9 orang yang istihadah. Apa dia istihadah ni? Darah yang keluar lain daripada masa haid, lain pada masa nifas. Darah biasa, darah ataupun kita panggil darah penyakit. Lain pada darah nifas, lain pada darah haid. Dan pada masa juga masa lain, ke masa dua tu. Panggillah istihad. Darah pun tidak sama. Jadi hadis ni riwayat darah ataupun sifat darah haid ni. Maka berkata baginya Rasulullah bahwasanya darah haid itu sangat hitam. Ataupun orang kampung kata darah haid ni supaya darah ikan. Darah ikan hot tokot. Dia pejal, lagi pula berbau. Sangat hitam. Pasal kata damun aswad. Yu'raf, dikenali. Maksud dikenali, dia ada beza di antara haid dengan istihadah. Kalau istihadah, darah cair biasa. Darah cair biasa, istihadah, darah pekat. Ada pekat hitam, pejal, itu ialah darah haid. Maka apabila ada yang demikian itu,
sembahyanglah. Kok mana ni? Bahasa Arabnya ada dia dalam terjemah itu tinggal satu kata yang kita rasa dah. Payah. Arab kata faiza kanal akharu. Maka apabila ada yang demikian itu. Maksud ada yang demikian itu ialah adanya darah istihadah. Bukan ada darah haid dia nak sini. Sembahyanglah. Bila ada darah istihadah disuruh sembahyang. Artinya bila ada haid tidak disuruh sembahyang. Bila ada darah istihadah kena sembahyang. Basuh sembahyang. Orang istihadah ni orang tubik darah. Istihadah ni tidak berhenti. Contohnya tak. Basuh, istinja siap, ambil wuduk, solat. Nanti ada hadis yang lepas ni, iaitu dengan solat segera. Dan disuruh solat tu pula ambil masa yang dekat-dekat. Antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Contohnya kita kata, kalau sekarang ni asar pukul 4.40 dah. Ataupun 35, kita semaya zuhur pukul 4.30. Tak? 5 minit. 10 minit kau. Bila masuk asar, terus semaya asar pula. Siapa ni? Bagi istihadah. Tidak jamak. Jamak dekatkan waktu. Bukan guna istilah jamak lah. Guna dekatkan waktu. Cuma wuduk boleh kosi. Maksudnya wuduk hak zuhur tu boleh guna wuduk bagi asar. Kalau tayamum tak boleh dah. Kalau tayamum zuhur, asar. Orang yang istihadah ni guna wuduk 1/2 sembahyang. Supaya kerana dia lorat. Darah tubik seumur musyakah bagi dia, itulah yang disuruhnya. Maksudnya yang dikatakan darah haid ialah yang warnanya sangat hitam. Dan jikalau tidak ada seperti itu, warnanya kalau tak hitam sangat, tak sangat hitam, warnanya pula bauan ia tu berlainan. Maka bukanlah itu darah haid. Maka tidak mesti mandi, hanya dibasuh dan berwuduk sahaja tatkala hendak sembahyang. Ini nak wayak kepada kita, nak maklumkan kata haid itu darah yang tak sama dengan darah istihadah. Ya. Disuruh gitu. Disuruh orang istihadah disuruh lewatkan semaya. Ni kita baca hadis lagi ni, nampaklah tu kata disuruh lewatkan semaya. Ada hadis di bawah ni. Kita baca lagi. Wa fi hadisi Asma binti Umais inda Abi Daud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walitajlis fi mirkanin fa iza ra'at sufratan fawqal ma faltagtasil lizuhri wal asri ghuslan wahidan wa tagtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan wa tagtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawaddau fi ma baina zalik. Artinya hendaklah duduk perempuan pada satu tempat air
maka apabila melihat ia akan kuning di atas air itu, maka hendaklah mandi ia bagi zuhur dan asar sekali, dan bagi maghrib dan isyak sekali, dan waktu fajar subuh sekali pula, dan berwudu antara demikian. Ni hak kita sebut. Apa ni? Hadis ni nak wayak kitanya Nabi ajar orang yang istihadah. Nak tahu kata dia istihadah tu macam mana? Nabi suruh orang puan ni duduk dalam bekas air. Boleh faham duduk dalam bekas air. Kita wayak betul deh. Takut tak faham. Gini, ambil air sebesar. Ambil air sebesar, bubuh bekas air pula. Bubuh air dalam besar itu, orang puan tu duduk dalam air itu. Wit tepuh di antara air dengan kemaluan dia. Ni hak Nabi ajar, hak jamin hari tu. Ni tak apalah, boleh guna alat. Apa tu panggil kapah ke apa tak? Zaman dulu kapah ada gedok tahu. Kita kata tak ada lah. Jadi ambil air sebesar, orang puan naik masuk dalam besar itu ataupun dia tinggal atas besar itu, biar kemaluan dia tu sentuh dengan air. Jadi bila sentuh dengan air, tubiklah kuning tu. Kuning darah ada di kemaluan dia tu. Apa? Tu maksud kata markani tu. Nabi suruh orang puan duduk atas markani, atas besar yang ada air. Maka bila melihat ia akan kuning di atas air itu, maka adalah ia mandi bagi zuhur dan asar sekali. Bila dia nampak kuning, keluar dari kemaluan dia, ini nawainya bukan haid, nawainya istihadah, maka dia mandi. Mandi sini bukan mandi maka hadap besar, mandi sunat, mandi untuk bersih. Zuhur asar sekali, dan bagi maghrib dan isya sekali, dan waktu fajar sekali, mandi 3 kali, dan berwudu di antara demikian. Mandi sudah ambil wudu. Mandi sudah ambil wudu. Semaya zuhur dan asar sekali. Dapur waktu masing-masing. Semaya maghrib dengan isya sekali. Dapur waktu masing-masing. Dan semaya subuh sekali. Maka di sini khilaf pula ulama. Kena mandi ke? Nabi suruh mandi. Jadi ada 2 pendapat. Satu pendapat ia suruh mandi. Mandi ni bukan mandi makan hadap besar, mandi untuk nak bersih. Bagi jumhur, mandi itu sunat. Mandi itu sunat. Hak wajibnya iaitu membersihkan tempat keluar istihadah tu dan kukuh cepat-cepat, guna pembukuh cepat-cepat, ambil wudu dan terus sembahyang. Semaya zuhur 4 rakaat, bunyi biasa, semaya asar serta murtad, dengan wudu yang sama. Itu bagi istihadah. Mandi itu bukan mandi makan hadap besar, mandi untuk nak bersih. Untuk nak bersih. Itu sunat bagi jumhur ulama. Jadi mungkin istihadah ni mungkin darah banyak mengalir atau iti. Takut ada tempat-tempat yang kena najis darah istihadah. Itu disuruh mandi. Tapi bagi jumhurnya sunat sahaja.
Ya, rapat ke asar. Akhir. Guna akhir waktu. Boleh tak? Aku rasa itulah saja untuk malam ni. Nanti kita sama pula hadis yang ketiga. Wa an Hamnah binti Jahsin. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahna imama wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-nahar. Rabbana atina fid nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.